Okey. Okey, lupa saya nak kenalkan diri saya dulu. Okey, nama saya Mahzan Musa. Okey, mungkin ada dalam grup ni yang kenal saya ataupun ada yang baru kenal saya. Okey, tak apa, kita teruskan kelas kita pagi ni. Okey. Audio saya ada sangkut-sangkut ke tak clear? Cuba cakap tak? Ada siapa-siapa cuba cakap? Dia clear. Clear eh? Okey, Okey. cantik, tak apa. Okey, sebab saya nak test tengok ni sebab saya record screen ni ya. Sebab apa link untuk Google apa Gmail ni dia tak ada apa untuk screen recordnya tak ada ah. Okey, nanti pun untuk kelas punya video ni nanti saya upload nanti dalam apa Google Classroom. Okey, jap saya lupa nak pergi Google Classroom ni link dulu. Group C komputer. Okey. Okey, tengok dalam apa dalam chat box ni. Okey, tengok dalam chat box saya bagi apa Google Classroom punya link. Okey, kamu boleh masuk kat situ. Okey. So, kita start dulu kelas kita hari ni. Okey, so kalau kamu tengok dekat slide ni, okey, so kamu akan masuk sama saya ni modul apa untuk engineering skill ni, okey, electronic engineering skill. Okey, untuk modul asas komputer Okey. Sekejap saya perbesar dulu skrin ni. Okey. Okey, kelas kita Okey, so kita ada dua kelas nanti. Okey, so kelas yang pertama hari ni saya akan cerita tentang pengenalan komputer dan juga lab 1. Okey, lab 1 ni untuk apa? Untuk pemasangan komputer. Okey, manakala next lepas cuti SEM, okey, minggu depan kalau ikut jadual kelas kita next week cuti, okey, cuti SEM. Okey, minggu depan tak ada kelas. Okey, tengok balik dalam jadual kamu. Okey, kita akan start balik lepas berapa bulan nanti saya tengok balik Okey, untuk kelas kedua nanti kelas yang selepas ni kita ada teori operating system dan juga lab pemasangan sistem operasi. Okey. Itu perancangan kita punya lab. Okey. So, pengenalan Okey. Komputer Yang ni okey, untuk komputer ni, senang saya shortkan. Okey, dia melakukan 3 perkara iaitu menerima arahan input, memproses maklumat dan juga mengeluarkan data output. Okey, yang tu dipanggil sebagai komputer. Okey. So, komputer ni dibahagikan kepada 4 blok seperti ini. Okey, kita ada input, CPU, output dan juga memori. Okey, daripada 4 blok ni, saya pecahkan dia punya komponen-komponen dia. Okey, supaya senang kamu faham apa yang ada setiap untuk blok tersebut. Okey, yang ni setiap komponen tersebut. Okey. So macam input kita ada keyboard, dan juga mouse. Itu contoh Manakala CPU juga dia merangkumi papan induk. Okey. Lepas tu kad VGA. Okey, untuk selain pada tu dia nak proses juga menyimpan data di piring storan, dan mengeluarkan output di monitor. Okey, manakala output pula pencetak dan juga monitor. Okey, manakala memori pula kita ada dua jenis iaitu ROM dan juga RAM. Okey, slide seterusnya. Okey, untuk perkagasan Okey, so perkagasan dan perisian. Okey, perkagasan ni merupakan perkagasan komputer bukan alat fizikal yang boleh kamu pegang. Okey, macam contohnya macam keyboard, monitor, mouse, yang tu dan sebagainya. Okey, manakala perisian pula terdiri daripada program-program yang asas. Okey, macam contohnya kamu buat kerja Word ke,
kamu browsing internet ke, itu perisian komputer. Okey, perisian komputer juga ada lagi satu jenis, iaitu pemacu ataupun driver, iaitu perisian yang menggerakkan perkakasan komputer kamu. Yang ni dia spesifik dia bukan untuk user punya. Okey, dia spesifik, okey, dia khaskan untuk dia gerakkan, macam contohnya kamu punya graphic card. Itu salah satu software untuk hardware tersebut. Okey, nanti kita tengok nanti hardware ni, hardware punya driver nanti. Okey, yang tu nanti hardware driver ni kita tengok nanti dalam kelas yang kedua nanti. Okey, langkah keselamatan. Okey, semasa untuk pemasangan komputer ni. Okey, so untuk melakukan baik pulih komputer ni, okey, so kita banyak cara, okey, kita boleh elak, okey, untuk buka baik pulih komputer. Okey, macam contohnya, okey, semasa kamu nak buat kerja tu, seeloknya ada lapik getah, okey, dekat tempat kamu, ataupun kamu pakai kasut getah untuk menghindarkan kejutan elektrik. Okey, selalunya kita kalau katakan buat baik pulih komputer, nak mudah, kita letak atas meja. Okey, kalau katakan ruang kerja kita terlalu sempit, kita boleh juga buat kat lantai. Tapi make sure kena ada berlapik getah. Okey, tapi sebelum kita nak buat kerja tu, make sure cabut ataupun putuskan bekalan elektrik daripada komputer kamu. Okey, kalau katakan kamu buka komputer, okey, ataupun laptop kamu, putuskan juga dulu bekalan bateri. Okey, so macam bateri untuk dalam laptop ni sekarang kebanyakannya built-in. So kamu kena berhati-hati nak buka bateri di dalam dalam komputer tersebut. Okey, kalau macam laptop yang jenis macam jenis 5 ke 6 tahun yang 7 tahun lepasnya, okey, kebanyakannya baterinya senang, kita boleh buka cabut. Okey, tak seperti macam komputer sekarang. Okey, kalau komputer sekarang dia punya bateri ni semua dah duduk di bawah keyboard kita ni. Okey, so built in terus dalam ni. Okey, boleh juga ditukar ganti, tak ada masalah. Okey. Okey, untuk alat pengujian pula, okey, kita kena ada test pen dan juga multimeter. Okey, multimeter tu jika perlu. Okey, kadang kita nak buka, katakan kalau kita nak buka motherboard ke, kita perlu ada test pen ataupun nak uji macam contohnya power supply, ada ke tidak short elektrik. Okey, macam tu juga multimeter jika perlu. Okey, dan juga kena awasi kad elektronik daripada kerosakan. Okey, so tapi kebanyakan sekarang kita dah tak ada dah kad lita ni. Okey, yang ada kad kalau katakan kamu buka komputer, kalau komputer desktop, selalunya kita ada GPU saja yang menggunakan kad seketul. Okey, seketul yang besar tu. Okey, so kalau macam katakan laptop, okey, motherboard kamu tu. Okey, motherboard di dalam laptop tu. Sebabnya kita nak kena awasi daripada kerosakan elektrostatik. Okey, apa tu elektrostatik? Okey, tengok dalam slide yang seterusnya. Okey, elektrostatik ni bermaksudnya daripada elektrik daripada sumber luar. Okey, macam contohnya daripada tangan kamu ke, yang kamu bergesel daripada contohnya kamu gesel tangan kamu dengan rambut ke, dengan baju ke, boleh menghasilkan elektrostatik. Okey, ataupun elektrik secara tak sedar. Okey, so yang tu bahaya untuk komponen elektronik. Okey, sebab itulah kalau kamu tengok macam contoh masa kamu masuk minggu MSK dulu, okey, kan ada video kita nak ada video dia tunjuk tu macam satu fasiliti dekat FTCAN ni. Okey, dia ada lab untuk fabrication. Okey, fabrication untuk elektronik. Okey, so macam contohnya lab tu kita kena pakai suit untuk elakkan daripada elektrostatik. Sebabnya kita nak buat kerja tu
dengan komponen-komponen elektronik. Okey. So macam contohnya kalau katakan kita nak buka baik pulih komputer ni. Okey. So seeloknya lah kalau kamu nak nyah charge elektrostatik ni, okey, kamu pegang badan komputer tu pada dekat mana ni? Dekat bahagian komputer yang tidak disaluti cat. Okey. Yang tu proses ni kita lakukan sekali saja semasa nak buat baik pulih. Yang tu cara nak buang charge dekat badan kita. Ataupun kita boleh juga pakai macam contoh wristband. Okey, wristband tu dia sambung kepada meja. Okey, yang tu lebih kepada macam contoh dalam kilang pakailah wristband tu untuk groundingkan elektrostatik yang ada dekat badan kita. Okey, semasa kita nak melakukan kerja dengan barang-barang elektronik. Okey, yang seterusnya. Okey, itu dah selesai untuk cerita elektrostatik. Okey, apa yang ada dalam sebuah komputer? Okey, kita pergi dulu dekat perkakasan, okey. So, daripada semua perkakasan tu saya rasa semua kamu tahu. Okey, ada yang kamu tak tahu ni macam contohnya macam cakra keras ni. Okey, cakra keras ni merujuk kepada hard drive ataupun hard disk. Okey. Okey, ingatan capaian rawak ni. Okey, ingatan capaian rawak ni yang ni dalam bahasa Malaysia. Okey. So, yang ni dia punya singkatannya adalah RAM. RAM dia bermaksud Random Access Memory. Okey, ingatan ataupun senang dia ingatan sementara. Okey, dalam kalau bahasa teknikal yang ni dipanggil bahasa komputer Okey, kad video. Kad video merupakan GPU. Okey, nanti kamu tengok ni GPU apa dia? Monitor. Okey. Kad bunyi, speaker. Okey, DVD-ROM. Okey, macam contoh DVD-ROM ni kebanyakannya komputer sekarang dah kurang dah dipasang. Okey, dah kurang dipasang sebabnya kita tak berapa pakai dah benda ni. Kita dah beralih kepada jenis storan yang lain. Okey, selesai untuk perkakasan. Okey, kita pergi kepada pula motherboard. Okey, apa yang ada tentang motherboard ni? Okey, kalau kamu tengok dekat sini. Okey, apa yang boleh saya cerita pengalaman saya kalau katakanlah kalau macam kamu macam orang baru yang baru nak membeli sebuah komputer. Okey, nak beli komputer ni, so kamu kena tengok apa tujuan kamu nak guna komputer tersebut. Okey, tujuan yang penting Okey. So kita nak guna komputer ni bukan untuk orang kata 2-3 tahun. Okey, kalau boleh kita nak pakai lebih kurang paling maksimum pun 10 tahun. Okey. So macam saya pengalaman saya pakai lebih kurang dekat berapa tahun saya pakai laptop. Laptop saya yang paling lama saya beli tahun 2009. Itu paling lama. Sampailah 2000 sekarang dah 2021. Cukup 2000 cukup 10 tahun. Cukup 10 tahun saya punya laptop tu out dah tak boleh pakai dah. Okey. So motherboard boleh access lagi, boleh pakai lagi. Okey, cuma RAM cuma hard disk saja dah out dah. Okey. So kamu nak kena beli laptop tu kena tengok juga. Okey, so nak beli motherboard tu kena tengok. Okey, so ada setengah motherboard okey dia limitkan semasa kamu nak upgrade RAM. Okey, ada contoh dia boleh takat sampai 16 sahaja. Okey, so macam contoh ada yang terbaru mungkin boleh sampai, selalunya kebanyakannya sekarang 32. Okey, mungkin selepas ni boleh sampai jadi 64. Okey, so kalau motherboard ni dia ada kategori daripada harga murah sampailah harga ke mahal. So make sure
kamu kena planning betul-betul apa yang kamu nak buat dengan komputer kamu. Okey, semasa nak buat pemilihan papan induk ni. Okey, so motherboard ni, okey, dia ada beberapa jenis dekat pasaran ni. Okey, macam contoh saya list down kat sini. Okey, ada yang macam contoh saya tak list down, macam contohnya brand saya terlupa, ada brand, mungkin ada brand yang saya tak list ni. Okey, kebanyakan yang dekat list dekat sini kebanyakannya ada dalam pasaran yang biasa. Okey, yang biasa yang top selalunya orang akan pakai cari Asus, Gigabyte dan ASRock. Okey, so 3 model ni, okey, dan juga MSI. Selalunya 4 model ni, okey, 1 2 3 4 ni. Okey, selalunya dia punya chipset, dia punya motherboardnya daripada basic, okey, sampai basic kalau nak guna harga yang biasa, sampailah juga harga yang mahal. Okey, macam saya cakap tadi okey, kena tengok apa tujuan kamu nak guna komputer tersebut. Okey, so yang ni merupakan gambar motherboard. Okey, so gambar motherboard ni. Okey, so yang ni gambar motherboard ni, gambar motherboard yang jenis model yang jenis sama. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, okey, saya tunjuk dekat sini. Yang ni merupakan motherboard jenis desktop. Okey, bukan untuk komponen laptop Okey, kalau laptop dia lebih kompleks lagi berbanding dengan komputer desktop. Okey, kita start daripada sebelah sini dulu. Okey, apa guna yang ni? Yang slot yang putih ni. Okey, slot putih ni adalah untuk PCI slot. Okey, tujuan dia adalah untuk letakkan kad-kad tambahan, macam contohnya network card ke, okey, sound card ke, ataupun contohnya kita nak buat penambahan kepada USB drive kita ke. Okey, boleh kita buat tambahan kat sini. Okey, so yang ni yang bulat yang ni adalah untuk bateri CMOS. Okey, motherboard ada juga power supply yang lain. Okey, yang ni untuk temporary punya power supply. Okey, bekalan elektrik sementara sewaktu kita off komputer kita. Okey, yang ni bateri CMOS. Okey, AGP slot ataupun sekarang ni kita panggil GPU slot. Yang ni untuk graphic card. Okey. So, 2 slot yang ni. Okey, yang slot panjang yang biru ni. Okey, so yang ni adalah untuk RAM. Okey. Untuk RAM ni dia bergantung juga kepada manufacturer, yang brand apa yang kamu beli. Ada setengah motherboard dia bagi dekat kamu 2. Okey, maksimum juga ada bagi kat kamu 4 slot. Okey, so setiap slot ni kita boleh pasang RAM, sama ada start daripada 4, 8, lepas 8, 12 ke, okey, ataupun 16 keping. 16. Okey, RAM dia tak ada keluar 12, dia ada start daripada 1. Okey, 1 gig, lepas tu 2, lepas tu 4, lepas 4 8, lepas 8 terus jadi 16. Okey, so lepas ni mungkin ada 100 keping, dia akan keluar jadi 32. Okey, untuk satu slot ni. Okey, setakat ni yang satu slot yang saya tahu mungkin boleh ada 16 gig untuk satu slot ni. Okey, macam user biasa ni kebanyakannya 8 gig paling tinggi yang ni untuk satu slot. Kalau 4 jadi 4 kali 2 sekarang. Okey, sorry. 8 kali 4. Okey, 8 kali 4. Okey, paling maksimum boleh satu slot. Okey, untuk komputer macam contohnya untuk tahun ni. Okey, so yang seterusnya dekat sini 20 pin connector. Okey, 20 pin connector ni adalah untuk power supply. Okey, power supply ni bekalan kuasa daripada 240 volt ke atas komputer kamu.
Okey, dia ada 12 pin. Okey, yang ni jenis model lama. Yang terbarunya dia menggunakan 28 pin. Nanti kamu tengok sekejap lagi saya buat demo cara pemasangan komputer. Okey, so yang soket yang ni, okey, yang ni adalah untuk soket prosesor ataupun soket CPU. Okey, so kalau katakan kamu beli sekali CPU, dia akan datang sekali dengan kipas. Okey, kita akan letak di sini. Okey, manakala yang belakang ni pula, okey, yang belakang ni adalah untuk kita punya connection. Okey, yang ni dipanggil sebagai I/O punya connection dekat belakang ni. Okey, kamu nak connect kamu punya LAN ke USB punya dekat sini. Okey, yang ni untuk papan induk papan ataupun motherboard. Okey, dan motherboard ni bukan spesifik, kalau kamu tengok macam ni dia bukan macam ni. Banyak design dia. Okey, yang seterusnya. Okey. CPU Okey, kita pergi pada komponen yang seterusnya. Okey, dalam market ni, okey, yang top yang ada dalam market sekarang ada dua company sekarang yang besar iaitu AMD dan juga Intel. Okey, so yang ni saya listkan dia punya jenis-jenis dia. Okey, ada juga company macam contoh yang terbaru yang baru saya tengok tahun ni. Okey, kalau ada siapa-siapa sedar, sekarang pun tak salah saya Snapdragon pun dah ada dah buat keluar untuk untuk komputer laptopnya. Okey, tapi performance dia terhad, dia tak seperti macam AMD dan juga Intel. Okey, so kalau macam Snapdragon punya CPU-nya, okey, dia untuk basicnya lightnya penggunaan yang biasa boleh. Kalau untuk performance memang belum ada lagi. Okey, itu untuk Snapdragon punya CPU Okey, itu yang CPU telefon yang baru ada keluar, laptop yang baru ada keluar, iaitu brand apa keluar tu? Tak salah saya, kamu boleh check tengok Realme. Realme pakai tu. Realme tak salah saya, dia ada bawa keluar satu laptop menggunakan chips menggunakan CPU Snapdragon. Okey. So itu tentang cerita CPU. Okey, yang ni dia punya gambar rajah dia. Okey, so dekat sini dia ada dua jenis. Dua jenis gambar dekat sini. Okey, so satu yang jenis berpin, okey, yang ni gambar dia, dan satu lagi tanpa berpin. Okey, sekejap saya zoom in dulu dekat ni, dekat gambar ni. Okey, so kita tengok dulu yang bawah ni dulu. Okey, pandangan hadapan. Okey, ni pandangan hadapan ni. Okey, so semasa nak buat pemasangan ni, okey, so yang jenis tanpa pin ni lebih mudah. Okey, bukan saya cakap ni tak ada pin, pin dia ada, tapi yang kamu tengok dekat atas ni, yang warna gold ni ataupun warna ni, yang tu dia punya pin dia. Okey, kalau yang jenis berpin ni, so yang ni kamu kena hati-hati semasa buat pemasangan komputer. Okey, sebab apa kita nak elak daripada bengkok kaki dia. Okey, so dekat CPU ni, okey, dekat CPU ni, kalau kamu tengok, kita tengok dekat rajah yang di atas ni. Okey ni. Okey, so dekat sini ada bucu segitiga ni. Okey, kedua-dua dia ni bucu segitiga ni. Yang ni bermaksud marking yang pertama. Okey, cara nak pemasangan dia dekat atas CPU kamu ni. Okey, yang ni penjuru ni, okey, kena bertemu dengan penjuru di dalam kita punya soket ni. Okey, dekat soket, atas soket ni, atas soket PC ni, okey, atas soket motherboard ni dia ada penjuru segitiga tersebut.
Okey, untuk pin 1 di atas CPU kamu punya processor kamu. So kena mesh. Kalau katakan bucu tu dekat sini, so kamu kena letak soket kamu punya CPU ni kena slot, kena matching dekat sini. Okey, baru boleh letak kita punya CPU dekat sini. Lepas tu baru tutup dia punya casing dia. Okey, itu cerita tentang CPU. Okey. Okey. So, yang ni model-model Intel dan AMD. Okey, saya tak masukkan yang model terbaru. Okey. Cuma yang saya ada ni merupakan list yang lama. Okey, saya tak letak macam contohnya macam Intel i3, okey, i5, okey, i9. Okey, saya tak masuk dekat sini. Okey, termasuk juga AMD. So macam AMD kita ada bukan Ryzen saja kita ada dalam model AMD punya family, ada juga prosesor yang jenis lain dalam pasaran. Kalau yang kita tengok macam contoh Intel, kita ada i3, i5, i7 yang biasa, i9 yang biasa kamu dengar tu. Yang tu family-nya kebanyakannya user biasa. Okay, user macam kita punya biasa ada jual dekat komputer. Ada juga CPU, okay, untuk jenis server punya. Okay, yang tu jenis server dia lain sikit dia punya CPU dia. Dia tak sama macam apa dia punya kita pengguna biasa. Okay, dia lebih dia punya core dia, CPU core tu lebih banyak. Okay, berbanding macam komputer biasa. Okay, sama juga AMD. AMD pun ada juga untuk server punya. Okay, CPU. Okay, macam saya cakap tadi, macam Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen apa lagi ada? Ryzen 7 lah. Ryzen 7 ke Ryzen 9? Saya dah terlupa dah. Okay, punya processor. Okay, so yang tu kebanyakannya normal punya untuk user punya. Okay, kalau untuk server, dia ada pula model dia. Okay, cuma saya tak berapa ikut sangat. Okay, AMD punya processor sebab saya bukan pengguna AMD ya. Kalau peminat AMD mungkin dia tahu lebih processor tersebut. Okay, so next slide. Okay, bekalan kuasa. Okay, yang ni merupakan internal bekalan kuasa power supply komputer. Okay, kalau kamu tengok, kalau macam kebanyakannya sekarang, okay, kebanyakannya student sekarang macam kamu kebanyakannya mungkin tak pakai dah komputer desktop Okay, kebanyakannya sekarang dah pakai komputer biasa saja. Okay, sorry, komputer biasa pula dah. Kebanyakannya kamu pakai laptop, tak pakai desktop Okay, yang ni merupakan internal komputer desktop punya power supply. Okay, so apa yang ada dalam ni? Okay, daripada output yang dihasilkan. Okay, so dia ada voltage 12 volt, okay, plus minus. Okay, ada juga voltage untuk 5 volt plus minus dan juga 3.3 volt. Okay, so setiap bekalan kuasa ni dia akan hantar kepada kamu punya kipas, kepada kamu punya hard disk dan juga processor. Okay, termasuk juga USB drive. Okay, so yang ni bekalan kuasa. So untuk bekalan kuasa ni kebanyakannya kalau model yang terdahulunya kita boleh repair. Okay, yang jenis model AT. Okay, sekarang kebanyakannya ATX. Okay, kebanyakannya ATX bukan tak boleh repair. Okay, kebanyakannya technician okay, macam technician elektrik technician elektronik sekarang kebanyakannya dia dah tak nak buat dah. Okay, untuk repair power supply ni. Okay, selalunya kalau katakan proses
CPU ni kadang-kadang dia boleh tiba-tiba dia boleh meletup. Okey, selalunya dia akan terbakarnya selalunya fuse di atas ni. Selalunya. Okey, selalunya dia ada problem dekat fuse ataupun dia punya ada lagi satu komponen yang selalu mudah terbakar. Okey, kalau katakan dia power supply ni dia overload. Okey, dan power supply ni juga bergantung juga jenis apa yang kamu guna. Okey. Kita tak boleh juga pilih apa? Pilih power supply kalau katakanlah kamu nak pakai jenis macam contoh dekat lab saya ni, dekat lab asal komputer ni, dia ada berapa watt lah? Lebih kurang 300 watt. Okey, 300 wattnya apa? Dia punya power supply. Okey, kalau katakanlah kamu nak buat untuk desktopnya gamingnya, okey, untuk gamingnya selalunya kita kena pakai power supply ni lebih 500 watt ke atas. Okey, dan harga dia boleh kata boleh tahan jugalah harganya kalau untuk power supply ni ya, untuk lagi tinggi lagi watt lagi mahal. Okey, dan ada juga power supply ni orang jual katakan contohnya macam tu harganya 100 ringgit. Okey, dia tunjuk kat situ 500 watt. Tak semestinya harga yang 100 tu power supply tu dia boleh keluarkan output tu 500 watt. Kadang-kadang power supply tu takut power supply jenis clone punya power supply. Okey, so kita kena tengok juga power supply tu brand tu jangan tertipu lah sewaktu kamu nak macam contoh kita nak build kita punya PC sendiri ya, ataupun nak buat komputer kita sendiri, komputer desktop sendiri ya. Okey, macam saya cakap tadi ya. Atas yang ni bekalan kuasa untuk daripada 240 masuk ke dalam komputer kamu. Okey, dan power supply ni, okey, power supply ni dia boleh ubah. Okey, dia ada function automaticnya apa? Step up dan step down punya ada komponen dia. Okey, kita boleh pakai bekalan kuasa ni 240 dan juga 110. Kalau katakanlah kamu nak pergi ke overseas yang menggunakan bekalan elektrik 110. Okey, so tak ada masalah. Okey, so kita boleh bawa juga komputer kita ni ke negara lain tanpa perlu beli bekalan kuasa yang terbaru. Okey, sama juga dengan kamu punya adapter laptop tu . So kalau kamu tengok dekat belakang adapter kamu tu dia ada tulis 100 sampai 240 dia punya input dia. Itu power supply tu kita boleh bawa juga macam contoh kalau kamu nak pergi belajar dekat Jepun, so tak ada masalah lah kamu nak bawa komputer kamu tu dan bekalan kuasa kamu punya adapter tu okey ke negara tersebut. Semua kita kena tukar dia punya plug saja. Okey, plug saja kita kena ikut negara apa tu yang kita pakai. Okey, untuk macam saya cakap tadi ya. Okey, bateri CMOS ni. Okey, bateri CMOS ni dia kerja untuk memberi bekalan sementara sewaktu komputer kamu tidak beroperasi. Ini kerja bateri CMOS. Okey. So bateri CMOS ni pun ada juga dia punya lifetime dia. Okey, kalau katakan lebih daripada 5 tahun ataupun 10 tahun, dia punya performance dia pun mungkin akan dah drop dah. So kita kena tukar dia punya bateri ni. So salah satu daripada simptom dia, okey, salah satu daripada simptom nak tengok kamu punya bateri CMOS ni dah rosak. Okey, dah rosak saya keluar dulu. Okey, clock ni. Okey, jam ni dia akan lari. Yang ni salah satu petunjuk kalau kamu nak tahu bateri CMOS kamu okey ke tidak. Okey, waktu kamu on saja komputer, lama kamu tak on komputer macam contoh sebulan ke sampai sebulan atau 3 bulan dah tak on, tiba-tiba kamu tengok jam ni dah bertukar jadi pukul 12 pagi. Okey, yang ni pun tarikh pun dia tak sama macam hari ni juga. Macam contoh hari ni kan 22 hari bulan 9 pukul 9.40 pagi.
Okay, dia tak sama. Okay, so yang tu tanda salah satu bateri CMOS kamu dia tak boleh simpan charge dah. Okay, so kita kena tukar bateri tersebut. Okay, so itu tentang bateri CMOS. Okay, so daripada bekalan kuasa tu, yang ni dia punya output dia. Okay, soket-soket dia Okay, kita start sini. SATA punya power supply. Okay, yang ni SATA. SATA ni menghubung kepada kamu punya hard disk kamu ataupun hard drive kamu ataupun cakra keras Okay. Ataupun satu lagi komponen okay, ataupun DVD ROM. Okay. So yang ni main power 20 pin. Okay, so sekarang dia dah ada 24 pin. Nanti kamu tengok lagi dalam saya buat demo ni. Okay, sekarang dia ada 24 tak salah saya. 24 ke 28 tak salah saya. Okay, so ini untuk floppy disk. Yang ni dah tak ada dah. Okay, bekalan kuasa ni. Okay, so yang ni abaikan kabel ni. Okay, so yang ni 4 main power. Okay, yang ni jenis yang biasa. Kalau yang jenis terbaru dia bagi 4. Dia akan bagi 8. Okay, so dan yang terakhir ni peripheral ni. Okay, yang ni untuk aksesori punya. Macam contoh dia sambungan kepada kipas ke ataupun lampu-lampu ke, lampu-lampu RGB ke, kita pakai soket ni. Okay, yang ni soket output untuk bekalan kuasa. Okay, RAM. Okay, tunggu kejap Saya nak ke ni kejap. Saya nak ke tandas Tunggu kejap Okay, so dekat sini yang seterusnya. Okay, RAM Okay, random access memory. Okay, so yang ni saya list down ni adalah jenis-jenis RAM yang pernah ada. Okay, macam contoh dekat sini SDRAM. Okay, SDRAM ni dia pakai dekat komputer jenis model yang lama. Dia pakai dekat komputer Pentium dan juga Celeron. Okay, so Celeron pun salah satu prosesor yang basic yang biasa Okay, so Celeron pun ada dah yang modelnya ni dia dah pakai DDR. Okay, so untuk DDR ni, okay, DDR ni kebanyakannya dah pakai dekat model yang terbaru. Okay, so macam zaman tahun 2021 ni kebanyakannya kita dah ada dah DDR4 sekarang. Okay, yang paling latest kita ada DDR5. Apa yang membezakannya adalah dia punya clock speed kalau untuk DDR ni. Okay, so DDR ni. Okay, macam contoh DDR2, DDR3 dan DDR4 ni kamu boleh tengok dekat dia punya perbezaan ni, dia punya kadar pemindahan data ni. Okay, kadar pemindahan data dia makin lama makin laju. Okay, sebab itulah kebanyakannya orang selalunya buat penambahan RAM kepada komputer. Okay, kalau katakan kita nak pakai contoh komputer kamu pakai Windows 10 untuk 4 gig memang sekarang ni memang tak cukup. Sekurang-kurangnya kena pakai 8 gig itu paling nak sedap sekarang kalau pakai Windows 10 Okay, so yang ni saya tak berapa nak cerita detail sangat. Okay, so kita tengok dulu dia punya rupa bentuk dia. Okay, kita tengok dekat DDR ni. Okay, yang membezakan 3 benda dekat sini adalah dia punya ni. Orang panggil penos ataupun dia punya lekuk ni. Setiap DDR ni dia tak sama. Okay, dia takkan sama. Macam kita tahu tadi, clock yang kamu tengok ni kadar dia punya penghantaran data dia setiap jenis ni dia tak sama Okay, so setiap
macam contoh DDR2 dengan DDR3 ni, dia punya lekuk tak sama. Okay, so sewaktu nak membeli RAM ni, okay, make sure kena tahu brand apa kamu pakai dan jenis apa, model apa kamu pakai. Okay, dan juga dia punya clock speed dia. Okay, clock speed macam ni tadi clock speed ni berapa, kena tahu. Okay, kena tahu clock speed berapa. Okay, so macam dalam market sekarang ada DDR4 dan DDR5. Okay, dan juga dia punya bus speed. Okay, macam contoh saya tunjuk dekat mana bacaan bus speed ni, kamu boleh tengok. Okay, kita tengok dekat sini. Saya pergi right click dekat apa? Desktop ni, task manager. Tengok dekat performance. Tengok dekat memory ni. Tengok pula dekat ni. Yang ni sekarang. Okay, yang ni macam contoh komputer saya ni, dia pakai clock speed ni 266. Okay, tak berapa laju Dan saya pakai total memory saya ni sebanyak 8GB. Okay, tak tinggi Okay, nanti saya planning pun ada juga nak buat penambahan dekat memory sikit ni, nak jadikan 12 ke ataupun 16 nanti. Okay, so RAM pun mahal juga kalau nak tambah Okay, kalau untuk laptop memang tak boleh buat berupaya lah kalau kamu nak tambah sampai 4 memori Okay, dia tak sama macam komputer desktop. Kalau komputer desktop kita boleh buat maksimum sampai 4 slot kita ada. Tapi untuk komputer laptop ni hanya ada 2 slot saja. Okay, kalau katakan 2 slot maksimum dah kamu pakai dah. So kalau katakan nak upgrade sampai dia punya limit lebih kepada sampai contohnya 16, so kamu kena pakai 88. Okay, kena beli 2 biji RAM 8GB. Okay, so macam saya ni, saya dah pakai 4 dengan 4. So yang tu saya dah rugi dah. Okay, saya ingat dulu pun tak ada berapa guna sangat. Okay, laptop ni sekadar untuk nak guna biasa saja. Tapi dah nak mengguna untuk buat pengajaran juga. Okay, so saya kena buat, saya nak kena upgrade juga. Nak jadi at least jadi 12 ke ataupun 16GB. So saya kena sacrifice saya punya salah satu RAM ni. So tak guna salah satu RAM ni. Okay, so dan ada RAM ni kita boleh jual juga. Okay, ada yang RAM kita boleh jual, ada juga yang RAM tak boleh juga, yang tak boleh jual So bergantung dekat kamu Okay, kalau katakan sewaktu nak beli komputer tu, plan betul-betul berapa gig kamu nak pakai. Okay, berapa gig nak kamu pakai. Macam saya sekarang memang dah terasa 8GB memang tak cukup. Okay, memang tak cukup kalau nak buat untuk pengajaran ke nak buat simulation memang tak cukup. Kalau nak guna normal biasa cukup. Okay, itu tentang cerita tentang RAM. Okay, cakra keras ataupun hard disk ataupun Mak Saleh panggil hard drive. Itu bahasa orang putih Okay, so cakra keras ni. Okay, so teori yang saya tulis dalam slide saya ni, yang ni merupakan yang jenis lama. Okay, yang ni merujuk kepada model jenis mechanical. Okay, mechanical Okay, so jenis mechanical ni, okay, hard disk dia simpan dalam bekas kedap udara. Sebab kita nak elak daripada debu dan habuk dan asap. Okay, so hard disk ni kalau jenis yang model cakra keras jenis lama ni, okay, kita kena tengok dia punya kelajuan putaran sesaat. Okay, transfer rate dan juga average seek time. Okay, so kalau untuk model hard disk yang jenis mechanical, yang ni kita kena tengok ni, RPM, berapa RPM seminit. Okay, kejap saya cari sekejap ni. Tunggu sekejap saya cari hard disk ke dalam lab saya ni. Tunggu sekejap.
Okey, saya buka dulu saya punya ni. Saya buka dulu saya punya kamera ni. Okey, jap saya tukar dulu dia punya layout ni dulu. Sekejap layout saya ni mengacau sekejap. Okey, saya run application. Okey, keras lah. Okey, jadi cram lah gambar ni. Split camera HD. Okey. Okey, kalau kamu tengok, okey, saya stop dulu apa? Saya stop dulu ni dulu. Kalau kamu tengok jap saya tukar skrin saya ni. Okey, kalau kamu tengok dekat gambar saya sekarang ni. Okey, kalau kamu perbesar gambar saya ni sekarang. Okey, jap Okey. So, yang ni jenis hard disk. Hard disk yang apa yang ada dalam lab ni. Okey, so dia akan baca data dekat belakang ni. Okey, so belakang ni dia akan baca data dia berapa. Okey, so dia akan tunjuk macam contohnya brand apa. Okey, dia ada juga tulis berapa dia akan tulis macam contoh dekat sini dia tulis berapa gig kat mana dia punya gig ni kat sini. Kat sini dia tunjuk dekat sini. Dekat data ni. Dekat sini. Okay, ada yang nampak, ada tak nampak Okay, sebabnya kamera saya pakai kamera bukan kamera HD Sebab saya buat kerja sekarang dekat pejabat. Okay. So yang ni dia punya hard disk jenis mechanical. Okay, yang ni dia punya port dia. Okay. So yang ni saya tak record dalam ni atas skrin Saya tak record dalam skrin Kamu mungkin siapa yang tak masuk nanti mungkin tak boleh tengok lah nanti saya punya ni. Gambar ni saya tunjuk, saya demo apa? Demo hard disk ni. Okey. So yang ni dia ada dua port kat sini. Satu port yang menggunakan jenis apa tadi yang bulat tadi tu. Saya lupa nama apa dah. Yang ni dia panggil Molex. Okey, ataupun yang jenis aksesori yang jenis model lama. Okey. Untuk yang SATA punya dia pakai kat sini. Okey, ni SATA punya power cable dan juga yang ni dia pakai SATA punya port kat sini. Okey, dia punya internalnya macam ni pula. Macam ni. Hard disk ni. Dia jadi macam ni dalam ni. Disk macam ni. So yang ni disk ni. So yang ni disk ni kita dah tak boleh. Hard disk ni kalau bila kamu dah buka saja hard disk ni. Okey, so bila dah buka saja, so yang ni dah tak boleh pakai. Okey, kalau nak pakai semula kena hantar dekat kilang. Kat kilang balik. Kalau katakan ada data penting. Okey, kalau macam contoh dekat sini So yang ni kalau macam ni dah terbuka macam ni. Kalau kita tengok kat sini, dia ada disk kat sini. Okey, motor dekat belakang ni. Okey, yang penting yang nak kena jaga ni adalah dia punya ni. Dia punya jenis apa? Dia punya pin ni kita kena jaga. Hard disk mechanical ni. Okey. Apa tadi? Apa kamu tanya ni? Hard disk mechanical ni tu skipkan ke? Apa maksud kamu ni? Apa kamu maksud ni? Cuba tulis dalam bahasa Melayu sikit, saya tak faham ni.
Okey. Cuba tulis lain apa ayat kamu tanya ni. Hard disk ni skipping. So Muhammad Aziz ni cuba tulis balik apa dia kamu nak soal ni kamu tanya ni. Maksud saya kalau kita gegar nanti boleh skip disk kan. Oh, okey. Maksud dia macam tu ah. Hak tu. Tahu pun. Hak ni jenis hard disk mechanical ni kita kena hati-hati waktu ni. Dia tak boleh bergegar. Okey, kalau katakan terjatuh, okey, benda ni boleh lari. Dia punya ni. Dia punya jarum ni boleh lari. Okey. So sebab tu hard disk komputer kalau kamu tengok kebanyakannya orang jual dalam pasaran selalunya pakai hard disk jenis ni. Okey, sebabnya jenis ni murah berbanding SSD. Okey. So yang ni 500 gig ni bawah dalam 200 atau dalam 300 saja, tak mahal. Okey. Kalau berbanding SSD dia mahal. Okey, macam SSD saya tak ada dalam dalam saya punya lab ni tak ada SSD . Okey, so kita balik semula dekat slide kita. Okey, saya share balik slide. Okey. So yang tadi tu hard disk untuk mechanical tu. Kalau katakan macam contoh model yang terbarunya, sekejap saya perbesar balik saya punya ni screen dulu. Okey. So macam contohnya jenis hard disk jenis solid state. Okey, SSD. Okey. SSD ni dia nak kata anti gegar pun tak boleh juga. Okey, bukan dia bergantung juga pada company yang bawa keluar tu. Okey, ada SSD yang murah bukan tak tahan, dia tahan. Cuma kalau kita kena buat penjagaannya lebih sikit. Okey, jangan kalau boleh kena hati-hati SSD ni. Okey. So yang saya tak tunjuk dekat sini lagi satu jenis hard disk ni yang ni M2 hard disk. So yang ni kebanyakannya sekarang kita dah pakai komputer sekarang kebanyakannya pakai yang ni. Okey, sebab tu komputer kamu boleh dapat lebih nipis berbanding kalau pakai jenis SSD. Okey, kalau laptop yang murah selalunya datang dengan model jenis mechanical. Okey, so yang ni pun hari tu saya baru beli saja M2 jenis hard disk ni. Okey, saiz 480 gig. Okey, lebih kurang harga dia dekat 400 jugalah. Tahun lepas saya pakai Tahun lepas saya baru pasang baru beli benda ni. Okey. Okey, so ada juga untuk slot SSD. Tapi macam laptop saya ni dia datang sekali macam hard disk saya pakai laptop jenis Netro ni, dia bagi dekat saya dua channel untuk hard disk. Okey, sorry, untuk M2 hard disk dan satu untuk slot untuk SSD nya ataupun kita boleh pakai juga untuk SATA nya. Tapi kita pakai yang soket jenis SATA nya. Okey, dua model saya boleh pakai. Okey, sama ada saya nak pakai SSD boleh, saya nak pakai SATA pun boleh untuk HSD. Okey, cuma kalau saya nak buat penambahan lagi satu hard disk kat sini, saya kena beli satu jenis ada aksesori untuk ribbon untuk connector nak sambung ke atas motherboard. Okey, waktu saya beli tu saya tak check betul-betul ni saya punya packaging ni. Okey, beli laptop ni saya baru dapat tahu saya kalau katakan nak buat penambahan hard disk, saya kena beli satu lagi untuk kabel untuk sambungan daripada hard disk biasa ni. Okey, hard disk ni dia saiz untuk hard disk ni kalau macam tadi 3.5 inci. Okey, itu hard disk desktop. Kalau 2.5 inci ni untuk laptop biasa. Okey, so untuk laptop biasa ni dalam motherboard ni kena pakai ribbon, saya tak ingat ribbon size dia. Okey, saya kena cari dia punya ribbon ni kalau katakan saya nak buat pemasangan tambah lagi satu hard disk. So sekarang laptop saya ni dah ada dua hard disk.
Okey, M2 hard disk dalam laptop saya ni. Okey, sekejap saya tunjuk ni dia punya model ni dalam ni. Okey, memori disk satu ni. Okey. So yang ni dia punya disk yang pertama. Okey, selalunya untuk M2 hard disk ni dia kalau dia pakai ni selalunya kebanyakan sekarang dia akan letak OS dalam M2 punya hard disk. Dan manakala untuk katakan kalau pakai SSD kita letak untuk penyimpanan data. Okey, sebabnya M2 punya hard disk ni dia lebih laju. Okey, so macam satu hard disk yang pertama ni. Okey, kapasiti dia saya ada dalam 240. Okey, so hard disk yang kedua saya ada 480 gig. Okey. So kat sini dia akan baca SSD. Okey, tapi dia punya model dia adalah M2 punya hard disk model dia. Okey. So cuma kat sini saya rugilah kalau katakan saya pakai kalau untuk buat penyimpanan data memang rugilah. Sepatutnya saya elok-eloknya pakai SSD biasa lah. Okay, sebabkan saya nak ringan. Okey, so saya beli M2 punya hard disk. Okey, M2 punya hard disk SSD ya. Okey, untuk saya pakai punya backup data saya. Okey, so balik kepada kita punya slide. Okey, itu tentang cerita hard disk. Okey, so untuk hard disk ni pun untuk hard disk ni bergantung juga kepada apa yang kamu nak guna Okey, macam saya cerita tadi. Okey, selalunya sekarang orang letak M2 hard disk untuk buat OS. Okey, letak OS ataupun letak Windows. Dan manakala SSD pula untuk letak penyimpanan data. Okey. Selesai tentang hard disk. Okey, untuk sambungan ni pula. Okey, ada dua sambungan kat sini untuk kabel komputer Okey, ada dua jenis sambungan kat sini. Okey, untuk parallel advanced technology jenis ni. Okey, yang ni jenis lama. Okey, dalam lab kita ni masih pakai lagi. Okey, yang kebanyakan terbaru sekarang 2000 tahun 2020 ke atas. Okey, kebanyakannya pakai SATA nya. Okey, SATA punya teknologi pun okey, macam saya pun pengguna biasa sampai orang kata tak terikut juga dia punya teknologinya. Okey, so setiap SATA kabel ni pun ada juga dia punya speed dia. Okey, kalau kamu tengok USB pun ada USB 1.0, 2.0, paling latest 3.0. Nah, dan juga yang paling terkini pula kita pakai Type C. Okey, so macam ni juga SATA kabel. SATA kabel pun ada juga speed dia. Okey, makin laju speed, makin kadar penghantaran data lagi cepat. Okey. Okey, itu tentang penyambungan SATA punya kabel. Okey, GPU pula. Okey, GPU ni Okey, di atas motherboard kamu. Okey, di atas motherboard kamu. Okey, macam contoh laptop saya ni ada dua pilihan. Okey, saya ada dua pilihan saya GPU ni Okey. So, saya ada GPU untuk Intel dan juga GPU Nvidia. Okey, atas komputer saya ni. Okey. So, untuk GPU ni selalunya ataupun graphic card atau bahasa dulu dipanggil sebagai VGA. Okey. So, digunakan untuk memaparkan image yang lebih cantik lagi. Okey, dia nak proses image lebih cantik lagi ataupun nak memproses video kamu lebih cepat. Okey, dan paling latest sekarang punya teknologi, kebanyakannya orang seronok sekarang nak tahu sekarang refresh rate. Okey, ada sekarang 120 lah, sekarang sampai dah 200 tak salah saya 200 MHz. Dah ada dah. Okey, untuk refresh rate sebuah komputer Okey, macam mana sekarang dia berfungsi grafik card ni. Okey, macam contoh dalam
komputer saya ni, okey, dalam komputer saya ni ada 2 GPU ah. Okey, dekat mana? Okey, dekat mana kita nak tengok? Saya masuk dalam komputer management. Okey, computer management. Okey, computer management ah. Mana dekat display? Nampak? Ada 2 kat sini. Okey, saya ada Intel dan juga Nvidia. Okey, so macam sekarang ni saya pakai 2 screen monitor saya pakai sekarang ni. Okey, satu screen dekat saya punya laptop, satu lagi screen yang besar saya pakai. Okey, yang saya buat display sekarang ni saya pakai apa? Saya pakai Nvidia sekarang. Okey, so macam mana dia bergerak, macam mana dia fungsinya. Okey, so kalau katakanlah kita pakai contohnya application biasa. Okey, application macam contohnya kalau kita pakai Word katakan. Okey, bila saya pakai Word, dia akan automatically run kepada Intelnya. Kalau katakan kita nak request kepada performance, boleh juga. Macam contoh saya nak run game ni, Yuri's Revenge ni. Okey, kita boleh set kita punya graphic card ni dekat sini. Kalau tak salah saya ada kot dekat sini. Saya tak ingat dekat mana. Okey, kita boleh set graphic card kita ni ataupun boleh set dalam kita punya, macam contoh saya nak set dalam Nvidia saya ni. Dalam Nvidia Experience saya ni. Okey. Okey, saya boleh set game apa yang saya nak pakai. Okey, macam contoh kalau saya nak add komputer application yang baru. So saya kena scan dulu. Dia punya application, barulah dia aktif masuk macam ni. Okey, macam contoh saya nak buat grafik, saya guna Adobe. Okey, Adobe Photoshop ke, so dia akan automatically baca benda tu. So dia akan activate sendiri benda tu. Okey, dia akan activate jadi performance punya gambar, akan jadi lebih cantik. Okey, kalau normal, kalau katakan penggunaan biasa saja, so dia akan aktif kepada Intel punya graphic card. Okey, so macam ni sekarang saya pakai graphic card Intel. Macam contoh kalau saya katakan saya run Word macam Microsoft Word ni, sekarang saya akan pakai untuk Intel punya. Okey, cuma saya tak ingat dekat mana nak setting. Kita boleh setting kita punya graphic card kita boleh push kita punya graphic card ni menjadi apa? Yang mana nak pakai performance, yang mana tak nak pakai performance. Okey, so yang ni untuk graphic card. Okey, so untuk laptop selalunya dah ada built-in macam laptop saya dah ada dua graphic card. Okey, so termasuk juga komputer desktop biasa. Okey, komputer desktop biasa pun ada komputer desktop biasa yang dah selalunya datang dengan Intel graphic card. Kalau katakan nak buat penambahan satu lagi, dia dah ada PCI Express punya slot. Okey, so yang tu lebih cantik lagi gambar dia. Okey, selalunya macam saya cerita tadi, okey, guna untuk graphic card ni lebih kepada untuk mencantikkan image, untuk memaparkan image lebih cantik lagi dekat komputer kamu, dan untuk proses macam contohnya untuk buat main gaming. Okey, itu kita untuk penggunaan graphic card. Okey, sambungan kabel yang ada daripada graphic card. Okey. Yang ada okey, ada 3 jenis kat sini. Macam tu dalam lab saya ni, okey, lab asas komputer ni, kita ada tertinggal lah satu dah yang ni. Okey, yang ni nama dia VGA kabel. Okey, yang ni paling basic sekali, paling murah dalam pasaran, mudah dapat. Okey, DVI, dan juga kebanyakannya sekarang pakai HDMI. Okey, so versi 2 ni hanya untuk memaparkan image sahaja. Kalau nak dibandingkan yang mana gambar yang lebih cantik,
DVI lebih cantik berbanding yang ni. Kalau katakan untuk performance, untuk audio, membawa audio dan gambar lebih cantik sampai 4K punya image, yang ini. Okey, so yang ni boleh paparkan image dan juga keluarkan audio. Okey, untuk dua ni tak boleh keluarkan audio. Okey, so yang ni kebanyakannya sekarang, laptop sekarang ataupun komputer, kita akan pakai, ada lagi satu port, iaitu display port. Okey, so display port ni kebanyakannya tak semua orang pakai. Okey, ada dalam tu dalam apa, dalam komputer dalam apa, dalam dekat graphic card tu ada satu port lagi, satu ni untuk apa, untuk DP port, okey, display port. Okey, display port ni saya pun tak biasa pakai. Kebanyakannya sekarang saya hanya pakai, lagi mudah pakai ni HDMI port So tak pening-pening nak buat penyambungan audio. Okey. Okey, yang seterusnya Okey, daripada sambungan kabel kita pergi kepada monitor. Okey, monitor pun ada beberapa jenis. Okey, macam contohnya dekat lab saya ni ada 3 jenis benda ni. Okey, macam dulu, macam tahun lepas, tahun 2019 cuma ada ni saja. Okey, monitor LCD. Okey, ada juga monitor CRT, ada lagi. Okey, cuma dah yang ni dah tak boleh pakai dah rosak dah. Okey. So kebanyakan monitor ni kalau kamu tengok, okey, monitor ni, okey, kita akan tengok dia punya jenis apa, dia punya panel apa. Okey, dia pakai panel apa dia pakai, ada panel jenis VA, lepas tu IPS. Okey, yang tu yang penting kita tengok. Dan juga monitor ni dia datang dengan jenis model apa, LED ke ataupun QLED ke. Okey, lagi cantik kalau kamu tengok dia punya macam contoh harganya lagi tinggi. Okey, maksudnya harga kalau katakan monitor tu datang dengan banyak spek. Okey, dia datang dengan refresh rate tinggi, lepas tu paparan dengan cantik, tu lagi mahal. Okey, berbanding dengan apa, dengan monitor biasa. Okey, macam contoh monitor biasa ni kebanyakannya sekarang orang pakai daripada 24 sampai 27 inci. Okey, so macam dalam lab saya ni, macam saya ni, saya baru berubah daripada 9, dalam lab saya ni saya baru berubah daripada 19 inci saya pakai kat rumah 32 inci. Okey, sebabnya nak ingatkan nak dapatkan skrin lagi lebih besar, lagi cantik, lagi pening kalau nak tengok, kalau tak biasa tengok kalau skrin besar, jadi luas. Okey, kalau ada rezeki tu, okey, kalau katakan nak buat dual monitor, boleh pakai 27 inci ke 2 biji. Okey, lebih mudah macam tu berbanding kalau kamu pakai 32 inci Okey, 32 inci monitor biasa. Okey. Okey, macam saya dulu ada musim tengah duk tergila-gila nak pakai wide screen punya screen Okey, yang tu harga dia boleh tahan juga dalam 1000 lebih dia punya harga dia. Okey, tapi tak berbaloi nak pakai wide screen, takut sekarang sekejap saja nak pakai. Seronok je pakai, sebab seronok nak buat main gaming saja. Okey, tapi kalau nak buat kerja memang lagi satu kita kena tengok sama dia punya. Okey, lagi senang saya cerita, lagi besar skrin, lagi tinggi elektrik akan makan. Okey, itu akan lebih, kiranya dia bukan tak save elektrik semua dia power dia lebih lagi berbanding orang katakan monitor biasa saja. Okey. Okey, so untuk panel ni bergantung juga pada bajet kamu nak ada Okey, so macam sekarang ni 29 inci pun dah ada dah, murah dah sekarang. Okey, so 32 inci ni kalau macam bagi saya ni, kalau orang normal biasa, kalau ada bajet lebih, boleh belilah. Okey, boleh beli. Seeloknya kalau katakan
32 inci ni, 32 inci ni kalau katakan kamu nak pakai, okey, harga dia lebih kurang kita boleh dapat 27 inci 2 biji. Itu harga tahun 2020 ah. Okey, kalau 2021 ni tak tahu harganya macam mana pula. Okey. Okey, itu tentang monitor. Okey, dan yang terakhir. Okey, ni back panel untuk komputer. Okey, back panel komputer ni. Okey, back panel komputer ni. So, kita boleh tengok ni satu model yang jenis lama, satu lagi model yang jenis baru. Okey, model yang jenis lama ni, apa yang ada dekat sini? Kita start tengok dekat sini ya. Okey, PS2 untuk kegunaan mouse. Okey, mouse dan juga keyboard. Okey. So, yang ni adalah soket untuk LAN, USB. Okey, USB ni bukan model yang baru dah lama. Dia start tahun 2000. 2000 tak salah saya tahun 2000 dah baru masuk. Okey, yang version yang pertama 1.0 punya. Okey. So, yang ni untuk parallel port, ini untuk printer port, yang ni model yang jenis lama tak ada dah. Serial communication, VGA. So, yang ni VGA pun kebanyakannya dah tak ada dah. Okey, selalunya dah kita ganti menggunakan HDMI ataupun DisplayPort. Okey, so yang ni untuk gaming. Okey, yang ni model yang jenis dulunya dah tak ada dah. Dah market. Okey, so yang ni untuk audionya, audio in dan audio out. Okey, manakala yang model yang baru pula, apa yang ada penambahan dekat sini adalah DVI dan juga HDMI. Okey, so yang ni pun masih kekal sama audio Ada mic in, line in dan display dan speaker out. Okey. So macam laptop selalunya dia akan macam speaker out ni dia akan bagi satu saja. So dia tak bagi sekali dengan mic. Untuk speaker mic tak ada. Okey, ada jenis port macam laptop saya ni, dia cuma boleh untuk ni saja, untuk headphone saja boleh. Okey, untuk mic-nya dia tak boleh sekali ya. So untuk mic saya kena pakai headset Bluetooth baru boleh. Okey, so selesai ya untuk dekat 1 jam 20 minit saya bercerita tentang barang-barang komputer. Okey? Ada apa-apa soalan tak nak tanya sebelum saya demo lab? Ke jelas? Clear saya apa yang saya share ni? Okey, betul tak ada apa soalan Okey, kalau tak ada apa soalan, okey. So kita akan buat lab kita pagi ni. Okey, untuk lab kita ni saya akan demo cara nak buat pemasangan komputer. Okey, untuk lab demo, so dalam lab demo ni saya buat versi simulation. Okey, saya tak buat versi real punya. So saya buat ada satu, saya pakai satu tool, saya pakai ni untuk untuk buat PC. Okey, dan kalau katakanlah kamu nak tengok lagi detail, okey, kamu boleh tengok dalam Google Classroom cara nak building komputer. Okey, yang tu dia akan tunjuk step by step. Okey, yang ni manusia betul lah yang buat bukan simulation Okey, macam saya tunjuk ni adalah simulator, pakai simulator. Saya pakai PC building simulator. Okey, ni Okey. So dia akan start dulu. Okey, so ini building simulator. Okey, yang ni dia nak ikut dia gaming sebenarnya. Gaming punya application. Okey, tapi kita boleh belajar juga nak buat building PC dekat dalam ni Okey, kita boleh tengok kat sini. Okey, saya pergi dekat option yang ni, how to build a PC.
Okey. So dia akan tunjuk kat sini macam mana tutorial kita nak cara pemasangan casingnya. Okey, pertama so yang ni casing komputer. Okey, yang ni dibagi kat saya ni coolant master. Okey, so yang ni casing ni kosong. So first kali apa yang kita nak kena buat adalah kita kena tanggal dulu kita punya casing ni dulu. Okey, first kali dia ada dua kat sini. So untuk casing komputer ni, okey, macam contoh tahun 2020 kebanyakannya ke atas ni dia ada sama ada dia bagi dekat kamu slide ni cara nak buka casing ni secara magnet. Okey, dia akan lekat kat sini secara magnet ataupun kita kena tanggalnya secara menggunakan skru. Okey, macam dekat sini dia menggunakan magnet. Okey, yang ni saya output, saya tarik keluar satu dulu dan saya bawa keluar satu lagi yang ni. Okey, dua barang kat sini saya dua side panel saya kena cabut dulu. Sebabnya kita nak buat pemasangan motherboard. Okey, yang seterusnya. So dekat sini, yang seterusnya dekat sini adalah cara kita nak buat pemasangan apa? Dia punya CPU pula. CPU pula dah. Dia punya power supply. Okey, first kali dekat belakang panel ni, okey, so kita kena remove dulu dia punya panel dekat sini. Bergantung juga kepada kamu punya casing. Okey, setiap casing dia punya design dia tak sama. Kalau dulu remove casing, dia punya power supply nya duduk dekat di atas. Sekarang dia dekat bawah sekarang. Okey, so sekarang saya kena tanggal dulu yang ni. Case part ni dulu. So saya kena buang dulu skru kat belakang ni. Saya dulu kat sini. Okey, saya cabut kat sini. Okey, so saya cabut kat sini. So part yang seterusnya saya nak install. Okey, saya kena ambil PSU iaitu power supply unit. So saya pergi dekat dia punya store dahulu. Okey, power supply. Okey, untuk power supply ni, untuk power supply ni ada dua type. Okey, macam contoh dekat sini dia datangi dengan modularnya. Modular ni bermaksud yang jenis ada kabel. Bukan kabel dah. Yang ni kabel dia datang untuk berasing. Kita boleh separate yang mana perlu saja kita plug in dekat ni kita punya power supply. Okay, nanti kejap lagi saya tunjuk yang power supply non modular kejap lagi. So yang ni yang jenis modularnya. Okay, dan main power supply ni, okay, macam contohnya dia tunjuk dekat sini dia ada daripada 200 watt sampai 1600 watt ikut kepada kamu punya sistem. Okay, dan juga dia punya fan dia. Okay, so sekarang kita nak pasang. Okay, so cara nak pasang, kita masukkan power supply kita kat sini. Dan pasang balik dia punya panel. Okay, so first kali kita kena kunci dulu, ada 4 skru dekat sini. Satu, dua, tiga, empat. Sorry, 4. Yang ni, itu yang main pertama. Okay, yang ni baru dia akan lock untuk dekat casingnya. Okay, so selalunya kebanyakannya kalau case untuk PSU ni atau power supply ni, dia akan cucuk dekat sini, dia akan set dekat sini dia punya cara skru dia. So yang ni ada setengah casing dia tak perlu pun cabut benda ni. So kita plug in terus saja kita punya power supply. Okey, yang seterusnya adalah motherboard. Okey, motherboard Okey, salah satu daripada kerja kamu nanti. Okey, so kamu kena draw. Okey, ataupun kena draw ni ataupun cari gambar motherboard dalam internet. Okey, cari dalam motherboard dalam internet. Tolong buat labeling macam ni. Cari motherboard yang jenis pandangan di atas. Okey, so tunjukkan dekat saya RAM slot apa, power, okey, SATA kat mana, okey, SATA punya slot dekat mana,
Okey, CMOS battery kat mana? Okey, PCI slot jika ada. Okey. Dan juga CPU nya slot. Itu benda yang penting. Okey, itu yang benda yang penting ya. Okey, yang ni motherboard ya. Okey, motherboard pun tak kisah brand apa. Okey. Okey, so setiap yang ni dia akan tunjuk juga dia punya estimation lah kat sini ya. Okey. So, ni untuk motherboard kita akan buat pemasangan. Okey, tadi pun saya dah buat cerita dah. Okey, first kali untuk pemasangan apa keyboard motherboard ni, kita kena pasang skru stand off. Okey, so sebelum nak buat pemasangan ni, okey, kena susun betul-betul, kamu kena adjust betul-betul kita punya I/O port ni dekat belakang ni dahulu. Okey, macam ni dahulu. Macam dalam simulator ni. Okey, simulator ni dia suruh saya pasang ni dahulu. Tapak ni dulu. Okey, stand off ni. Okey, stand off ni dia macam ni, dia nak letak untuk apa, macam gap, kamu nak letak jarak sikit daripada kamu punya casing ni dengan kamu punya motherboard. Okey, so sebelum kita nak buat pemasangan stand off ni, sepatutnya kita kena check dahulu dia punya dekat mana lubang motherboard ni, lubang kaki ni. Lubang ni kita nak kunci ni. Masuk fitting dulu yang belakang ni elok-elok. Okey, baru kita letak skru ni. Okey, letak skru ni. Okey, itu cara yang saya buat. Okey, kalau macam ni dia dah macam contoh ni dah start tu, dia letak dulu skru stand off ni dulu, baru masuk dia suruh kita skru. So, sekarang saya skru kaki apa? Saya skru dulu dia punya motherboard ni. Okey, untuk skru motherboard ni dia punya shape dia lain sikit ha. Okey, dalam video YouTube nanti kamu boleh tengok nanti. Okey. So sekarang okey, kalau tengok dekat sini macam dalam slide saya tadi. Okey, konektor untuk power ATX ni yang model yang jenis baru, dia pakai 8 pin. Okey, dia pakai 8 pin. Okey, cara sambungan dia. Okay, saya satu slide kat sini, lagi satu dia akan masuk dekat sini power ni. So dia akan tarik pada kabel bawah ni. Okay, dia akan sambungan ke atas ni. Okay, so sebab tu macam saya cakap pakai modular punya kabel ni lagi cantik kalau berbanding non modular kan. Okey, yang seterusnya untuk connector to motherboard. Ini pun sama juga kan, connector to motherboard. Okey, 24 pin. Okey, so sambungannya dekat sini pula. So dia akan sambungan daripada sini dan masuk ke sini. Okey, dia akan masuk ke sini. Dan yang seterusnya lagi satu untuk front panel. Okey, untuk front panel dia akan sambung dekat sini, ke atas ni. Okey, dekat mana? Yang ni dia nak on benda ni. Okey, satu dia akan pasang dekat sini, satu lagi dia punya panel dekat bawah ni. Okey, nak zoom in tak nampak ah, dah limit dia punya zoom in So dia dah tarik dah kabel ni, tarik sini dan dia pasang ke depan ni, masuk terus ke atas ni. Ini untuk front panel. Okey, yang seterusnya CPU. Okey, CPU ah. Okey, salah satu daripada kerja kamu untuk dalam lab ni. Okey, so apa yang perlu kamu record adalah cari dalam internet
gambar CPU atas top ni, top dia pandangan atas ni. Tengok brand apa. Okey. Brand apa, macam contoh kalau Intel, berapa dia punya speed, okey, dan model apa. Okey, tengok dalam soalan apa dalam kamu punya lab report nanti, kamu boleh tengok nanti. Okey. Mana-mana CPU saja. Mana-mana CPU saja. Okey, tak kisah mana-mana CPU yang kamu jumpa. Okey, gambar CPU Okey, macam saya tunjuk tadi dalam gambar. Tapi make sure ada information tentang atas ni. Baru kamu kenal apa itu macam model CPU yang kamu cari nanti. Okey, cara nak pasang dia, kita install. Okey, zoom in dulu. First kali kena tolak dulu dia punya CPU sheet ni. Ada setengah CPU dia tak bagi dengan sheet ni Dia bagi kotak ni, dia bagi slot ni saja. Okey, dan kita masuk dia punya CPU kat sini. Okey, dan tutup dia punya shield dan dia lock. Okey. So yang ni motherboard ni yang jenis-jenis ni. Okey, ada setengah motherboard dia tak bagi shield ni terus. Okey. Dan kat sini sebelum kita nak habis nak buat pemasangan, kita kena letak satu thermal paste kat atas ni. Okey, thermal paste ni digunakan untuk macam chemical ni dia nak elakkan daripada CPU punya heatsink ni. CPU heatsink ni tak terbakar apabila kamu letak cooler atas ni. Okey, itu thermal paste. Okey, thermal paste Okey, CPU fan. Okey, CPU fan Okey, yang ni yang saya cakap ni. Dia punya heatsink plate ni. Heatsink plate ni dekat belakang cool plate ni. So kita kena letak satu chemical yang macam saya cakap tadi, thermal paste. Kita kena letak kat sini. Okey, so untuk fan ni, okey, kalau katakanlah kamu guna biasa saja, okey, macam contohnya bukan high performance punya processor. Okey, kalau macam Intel selalunya dia datang sekali dengan fan. Okey, fan biasa saja, tak berapa laju gunanya fan dia. Okey, kalau katakan macam contohnya macam saya baru tahu je, macam contoh AMD apa saya dengan AMD Ryzen berapa saya tak ingat Okey, tapi bukan model bukan Ryzen 5 yang jenis tingginya sikit. Okey, dia punya fan ni kamu kena beli asing. Okey, sebabnya kalau stoknya fan ni dia tak support kalau nak buang haba panas dekat kamu punya processor. So, sekarang saya nak install. Okey, first sekali kita letak sini dia punya kedudukan dia. Untuk stock punya remote fan. So kita lock. Okey, dia punya lock pun bergantung juga model jenis apa. Ada yang pakai skru, ada jenis tekan saja. Dan dia punya kabel dia ni, kabel punya power supply ni, kadang-kadang dia berduduk dekat bersebelah dengan soket prosesor. Okey, masuknya tu. Okey, saya terlupa nak cakap okey, prosesor ni, okey, prosesor ni pun kamu kena tahu juga soket apa yang kamu beli tu. Okey. So seelok-eloknya kalau katakanlah kamu pakai contohnya kalau AMD AMD Ryzen 5, dia punya soket saya tak ingat apa dia punya soket soket number, kena tengok soket number dia berapa, baru boleh kita beli motherboard tersebut. Okey, macam sekarang saya nak pasang graphic card pula. Okey, graphic card. Okey, macam contoh ke graphic card dekat sini. Okey, so dia bagi dekat backplate ni ada. Okey, yang ni dia pakai PCI slot. Okey, PCI punya connector. Okey, dia ada fan. Okey, dual GPU. Dual GPU ni bermaksud ni. Okey, so GPU yang pertama, so bermaksud kita boleh
pakai lebih daripada satu monitor kat sini. So kat sini dia ada untuk port HDMI, VGA dan juga DVI. So kita install. So sekali buang dulu dia punya plate ni. Okay, dan kita letak sini soket ni. Okay, so ada setengah VGA ni, okay, VGA card ni ataupun PCI slot ni dia require power, okay, ataupun untuk power extra yang perlu kamu tarik daripada power supply ni kena masuk dekat atas ni. Dia ada kan. Okay, yang seterusnya kita nak pasang RAM pula. Okay, RAM. Okay, salah satu daripada kerja kamu, okay, dalam lab report, sekejap saya betulkan ni dulu gambar dia. Okay, so tengok RAM ni, bahagian macam contohnya cari dalam internet gambar macam ni. Tengok dia punya data dekat sini. Tengok brand apa, berapa size. Okay, saya tak ingat apa soalan dia. Saya tak ingat soalan dia. Nanti kamu tengok. Okay, okay, kamu kena isi dalam kamu punya lab report kamu nanti. Okay, saya nak install sekarang. Okay, cara nak install dia. Okay, so sekarang cara nak install dia. Okay, untuk dia punya klik dekat sini kamu kena tolak dulu. Sebelah sini saya kena tolak, sebelah sini saya kena tolak. Okay, so yang ni pun saya tolak, ni pun saya tolak. Okay, cara nak pasang dia, tekan saja. Masukkan ikut dia punya notch tu dekat sini. Tekan saja. Okay, dua klik dekat sini dia akan lock automatic. So tak payah klik menu kat sini. Tolak menu tak payah. So dia akan tolak sendiri, dia akan lock kunci sendiri untuk kamu secara automatik. Okey, yang seterusnya hard disk. Okey, sama juga macam untuk kerja kamu. Okey, so macam saya tunjuk tadi ya. So dari hard disk yang ada gambar belakang back panel dia ni dalam internet, cari dia punya size, tengok soalan dia apa, cari dia punya apa size ke, apa benda yang detail yang saya nak dalam soalan tu kamu tengok ke dia minta size ke, berapa sikit ke, brand apa ke. So masukkan dalam lab report tu. Okey, so kita nak pasang ni. Okey, cara nak pasang dia. Okey, kalau yang model jenis ni dia punya tray ni kita masuk macam ni. So kita kena letak macam ni. Okey, dan tolak balik. Ada setengah model, okey, kamu require kena kunci kiri dengan apa 2 skru dekat sini ataupun 4 skru dekat sini kena kunci. Yang ni model ni jenis 3.5 inci punya hard disk. Okey, motherboard ni pun okey, dia support juga untuk 2.5 inci. Nampak? Macam mana saya tahu nampak dia punya drive. Ada 2 slot kat sini. Okey, ada 2 slot kat sini, kita boleh buat penambahan. Okay, 2.5 inci dekat sini. Untuk SSD untuk laptopnya kita boleh pasang juga. Okay, cara nak pasang ni kabel ni. Okay, first kali saya akan connect dulu dia punya power supply yang ni dan buat sambungan dekat sini kabel dia. So dia akan tarik dekat sini. Okay, dan satu lagi yang ni dia punya SATA punya port. Dia akan sambung dekat sini. Okey, untuk SATA portnya pun bergantung kepada kamu punya motherboard berapa biji yang dia akan bagi. Macam contoh motherboard ni dia bagi 6 biji kita boleh. So kita boleh pilih salah satu yang mana kita nak pakai. Okey. So barang yang terakhir. So yang ni adalah kipas untuk fan ni. So kita lock saja 4 biji skru dekat belakang ni. So yang ni siap untuk sebiji komputer Okay, basic komputer So yang ni kita kena buat sambungan dia punya power dia dekat sini. Okay, siap. Okay, untuk sebiji komputer.
So yang ni saya pasang tutup ini panel ni. Okay, siap untuk sebiji komputer buat pemasangan. Okay, so yang tu cara nak buat pemasangan komputer. Okay, settle lah untuk cara buat pemasangan komputer. So yang ni kita belum lagi masuk buat pemasangan OS lagi. Okay, contoh macam saya nak tunjuk contoh, ada contoh dalam okay, macam contoh yang saya nak tunjuk dekat kamu, ada yang PC yang jenis pakai, kita tengok dari sini CPU ni. Okay, so ini panel ni. Okay, so yang ni dia buka ni, yang ni ada tepi ni. Okay, kita boleh tengok barang dekat dalam ni. Okay, GPU ni kalau kamu tengok, nampak dia punya kabel. Sekejap saya buang dulu dia gambar ni. Okay, panel, saya nak remove panel ni. Lupa pula macam mana nak buang panel ni. Sekejap, saya cabut ni dulu. Okay, so GPU ni kabel GPU ni. Kabel GPU ni dia bersambung juga yang ni salah satu contoh ni. Yang ni dia pakai GPU apa dia pakai ni, saya lupa. GPU ni dia pakai GPU, tak ingat dia pakai apa, dia tak list pula dalam ni. Ada pula. Oh, okey, perasan pun RTX. Okey, RTX 3090 ni. Okey, yang ni dia jenis dia minta require power extra ni. So yang power jenis extra ni kamu kena require buat pemasangan kabel dekat belakang ni, kena ada satu kabel dekat belakang ni. Okay, power supply. Yang ni dia require power. So yang ni yang jenis modular punya kabel lah. Okay, dan yang ni dia pakai yang ni PC ni jenis bangsawannya sebabnya dia pakai cooler. Okay, cooler dia pakai kat sini. Saya tutup balik ni. Okay. Okay, kena simpan balik di sini. Okay, ada sebiji yang dah siap dah tu. Yang ni saya tak ingat lah. Okay, saya tengok dulu yang ni. Okay, so yang ni pun, yang ni water cooler juga yang ni jenis water cooler ni. Okay, so ini water cooler juga. Okay, so yang ni jenis water cooler juga. Saya untuk water cooler ni yang mahal adalah dia punya ni sistem piping ni.
dan juga dia punya radiator ni. Sorry, radiator pula lah. Ni dia punya apa, mechanical pump ni, dan juga ni dia punya radiator. Okey, itu yang jadi mahal. Okey. So yang baru saya tahu, yang barulah saya tahu dapat harga ni. Tak ingat brand apa, lebih kurang dia punya coolant system ni lebih kurang harga 1,000 kalau tak salah saya. Itu yang brand apa saya mau tengok dalam YouTube baru ni, saya tak ingat berapa brand apa lah. Dan tahu kamu boleh tengok dalam dalam YouTube channel Mona Lisa. Dia ada tunjuk apa, bukan GPU je, cooler. Okay, cooler untuk apa, water cooler untuk komputer desktop. Okay, so settle lah untuk komputer. Okay, untuk asas komputer untuk kelas hari ni. Okay, so untuk dalam Google Classroom ni, okay, saya buka dulu Google Classroom. Okay, Google Classroom. Okay, material saya dah masukkan dah. Okay, semua dah masuk dah. Okay, material saya dah masukkan dah. Okay, so video untuk yang orang betulnya, yang virtual hardware yang betulnya, kamu boleh tengok dekat sini. Okay, lab report dekat sini, tengok. Okay, lab report punya due hari Sabtu ni. Okay, hari Sabtu Okay, so dekat sini saya letak juga lab modul. Dah ada. Okay, so untuk video yang kelas ni nanti lebih kurang pukul 2 ke pukul 3 baru boleh saya upload. Okay, saya boleh upload dekat rumah. Okay, so itu saja untuk kelas kita hari ini. Okay, sebelum kita nak tamat. Okay, saya lupa attendance attendance nanti sekarang saya tak ambil orang attendance. Okay, macam mana, menarik tak kelas ni saya demo? Ke baru tahu simulator untuk komputer ada? Menarik ke? Menarik ke tak menarik? Menarik. So, okay. Yang PC simulator tu download kat mana? Aduh, yang tu kamu ada dua pilihan. Sama ada kamu nak cari sendiri dalam internet. Okey, lagi satu kena beli dekat Steam. Itu yang ni, yang kamu Steam dalam RM40. Dia ada juga yang ni. Saya download, saya tak ingat saya download kat mana. Saya tak ingat. Yang ni saya dah nanti tengok kalau saya rajin nanti saya nak ke software ni. Simulator ni. Kalau seronok nak buat main nak belajar main barang-barang hardware komputer, nanti saya letak dalam apa? Saya letak dalam apa? Nanti saya upload dalam Google Drive, nanti saya letak link dalam Google Classroom. Okey? Nanti bolehlah tengok, kamu kena kenal lah. Yang tu semua dah ready dah. Memang orang dah tolong crack dah benda ni. Kalau nak beli sendiri punya macam tak berbaloi cikgu nak beli sendiri punya. Okey, kalau masa nak belajar sendiri, nak kenal-kenal barang komputer, boleh. Tapi tak banyaknya, tak terkini lah. Okey, tak terkini pun barang-barang yang ada dalam tu. Ada yang kebanyakannya tak update sangat lah barang-barang dalam tu Okey, sebabnya dia bukan connect online lah benda tu. Okey. Kalau katakan nak connect online, kena beli yang original daripada Steam. Okey, sekejap saya bagi attendance. Okey, so attendance ni.
Okey, so sebelum habis kelas, ada apa soalan tak? Okey, saya tak nak habis kelas ni lama-lama. Saya pun nak balik rumah cepat. Sebab petang ni sebelum saya ada kelas lagi, sekejap lagi. Okey, saya stop dulu record kejapnya. Saya stop dulu recording.